Assalamualaikum pelajar-pelajar. Hari ini kita akan belajar bab 4 iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Pada proses pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu akan menerangkan berkenaan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Baiklah pelajar-pelajar, terdapat 4 pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Yang pertama iaitu pertanian, yang kedua pembalakan, yang ketiga perikanan dan yang keempat pelancongan. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun telah menggalakkan pelbagai aktiviti pertanian seperti padi, getah, kelapa sawit, koko dan lada hitam. Tanaman padi ini banyak terdapat di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, manakala kelapa sawit banyak terdapat di segitiga Jengka Pahang dan Lahad Datu Sabah, dan lada hitam pula banyak di Ching dan Seri Aman Sarawak. Seterusnya pelajar-pelajar, di kawasan tanah tinggi juga aktiviti pertanian ini dapat dilaksanakan. Ia melibatkan kawasan seperti di Cameron Highland Pahang dan Kundasang Sabah. Hal ini kerana suhu 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius telah menggalakkan penanaman teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan hawa sederhana. Seterusnya pelajar-pelajar, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia juga telah menggalakkan aktiviti pembalakan, di mana terdapatnya pertumbuhan hutan hujan tropika. Contohnya, boleh dilihat di kawasan pendalaman Semenanjung Malaysia dan pendalaman Sabah dan Sarawak. Aktiviti pembalakan ini telah melibatkan pokok kayu keras seperti cengal, meranti dan nyatu. Merupakan contoh-contoh pokok kayu keras seperti pokok meranti, pokok cengal dan pokok nyatu. Pelajar-pelajar, cikgu ada menunjukkan peta yang menunjukkan kawasan yang mempunyai hutan hujan tropika bagi melaksanakan aktiviti pembalakan. Pelajar boleh melihat kawasan yang mempunyai warna hijau muda merupakan kawasan yang mempunyai hutan hujan tropika. Dalam peta tersebut menunjukkan kebanyakan hutan hujan tropika ini boleh didapati di negeri pendalaman Sabah dan Sarawak dan Pahang dan lain-lain lagi. Pelajar-pelajar, iklim khatulistiwa di Malaysia juga telah menggalakkan aktiviti perikanan, tetapi aktiviti perikanan ini tidak boleh dilaksanakan sepanjang tahun, terutamanya di negeri yang berada di pantai timur Semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang kerana ia dipengaruhi oleh tiupan angin monsun timur laut. Monsun timur laut ini telah membawa hujan lebat di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia sehingga menyebabkan laut bergelora. Bagi di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia pula, aktiviti perikanan ini boleh dilaksanakan sepanjang tahun kerana ia dilindungi oleh tiupan angin monsun timur laut oleh Banjaran Titiwangsa. Bila pelajar-pelajar, pelajar boleh melihat peta yang telah cikgu sediakan di mana peta tersebut menunjukkan pusat perikanan utama di Malaysia seperti di Terengganu, Dungu, Kemaman, Kelantan, Endau, Mersing dan lain-lain lagi. Iklim khatulistiwa juga telah menggalakkan aktiviti pelancongan khususnya di kawasan peranginan tanah tinggi seperti di Cameron Highland Pahang dan Kundasang Sabah. Hal ini kerana ia dipengaruhi oleh suhu sederhana yang mempunyai udara yang nyaman dan dapat menarik kedatangan pelancong. Selain itu, iklim khatulistiwa juga telah menggalakkan aktiviti pelancongan di kawasan peranginan pantai dan pulau. Hal ini kerana suhu laut antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius telah menggalakkan pertumbuhan batu karang dan juga untuk melaksanakan aktiviti scuba. Contohnya, aktiviti peranginan ini boleh dilaksanakan di Pulau Redang, Terengganu dan Pantai Damai, Sarawak. Pelajar-pelajar boleh melihat peta yang telah cikgu tunjukkan. Peta tersebut menunjukkan kawasan pulau yang berada di negeri Johor bagi melaksanakan aktiviti pelancongan. Antaranya ialah Pulau Au Mersing, Pulau Besar Mersing, Pulau Dayang dan juga Pulau Rawang Mersing. Pelajar sekalian, sekarang cikgu akan meneruskan berkenaan subtopik kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Terdapat 4 kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, iaitu kesan rumah hijau, pulau haba, hujan asid dan jerebuk. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia yang pertama ialah berlakunya kesan rumah hijau.
Dan rumah hijau merupakan fenomena peningkatan suhu bumi akibat banyak haba yang terperangkap di dalam atmosfera bumi. Sebenarnya pelajar-pelajar, gas rumah hijau ini merupakan gas yang penting untuk mengekalkan suhu bumi. Tetapi, aktiviti manusia yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab telah meningkatkan pelepasan gas ini ke atmosfera. Misalnya, berlakunya perubahan iklim yang dikenali sebagai El Nino. El Nino ini menyebabkan berlakunya peningkatan suhu antara 0.5 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius berbanding keadaan biasa. Ini menunjukkan akan berlakunya peningkatan suhu daripada keadaan biasa. Dan rumah hijau ini boleh berlaku apabila hanya sebahagian sahaja pantulan cahaya matahari dipantulkan semula ke ruang atmosfera. Sebahagian lagi tidak dapat dipantulkan semula ke ruang atmosfera kerana ia dilindungi oleh gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon dan nitrus dioksida. Peningkatan gas rumah hijau ialah pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil seperti penggunaan kenderaan, pelepusan sampah, pembakaran sisa pertanian seperti padi dan kegiatan pembalakan. Pelajar tahu apakah itu gas rumah hijau? Antara gas rumah hijau ialah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dikeluarkan daripada kenderaan, pembakaran hutan dan aktiviti pembalakan. Gas metana pula merupakan gas yang dikeluarkan di tapak pelepusan sampah. Klorofluorokarbon merupakan gas yang dikeluarkan daripada peti sejuk, iaitu melalui penggunaan bahan penyejuk, bahan pelarut dan aerosol. Manakala nitrus dioksida merupakan gas yang dikeluarkan oleh kenderaan, tapak pelepusan sampah dan bahan bakar daripada kilang. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia ialah Pulau Haba. Pulau Haba ini merupakan fenomena di mana suhu kawasan tepu bina di dalam bandar lebih panas daripada kawasan sekitarnya. Ini menyebabkan suhu di kawasan bandar lebih panas. Antara punca berlakunya fenomena Pulau Haba ialah kebanyakannya bangunan konkrit dan permukaan berturap akan menyerap dan menyimpan bahang matahari. Yang kedua, kekurangan tumbuhan menyebabkan proses perpeluhan iaitu proses penyejatan kurang berlaku bagi menyederhanakan suhu. Yang ketiga, kesesakan jalan raya menyebabkan pelepasan asap dan haba yang tinggi oleh kenderaan. Punca fenomena Pulau Haba yang keempat ialah bahan pencemar seperti debu dan habuk yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor dan kilang banyak memerangkap haba. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia yang ketiga ialah berlakunya hujan asid. Hujan asid ini merupakan hujan yang mengandungi asid lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6, di mana ia akan berlaku di kawasan yang mempunyai kadar pencemaran yang teruk, terutamanya di kawasan perindustrian. Hal ini kerana kawasan perindustrian akan mengeluarkan asap yang dikenali sebagai gas sulfur dioksida, karbon dioksida dan nitrogen dioksida ke atmosfera. Lalu, gas-gas ini akan larut di dalam wap air dan akan menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik. Lalu, wap air yang mengandungi asid ini akan membentuk awan apabila berlakunya pemeluapan. Lalu, hujan akan turun dan dikenali sebagai hujan asid. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menyatakan kesan daripada berlakunya fenomena hujan asid. Rumah hijau yang pertama ialah memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan. Ketiga, menjejaskan kualiti air dan kepupusan hidupan akuatik. Dan yang keempat, mengancam kesihatan manusia. Yang keempat ialah jerebu. Jerebu ini merupakan zarah halus iaitu PM10 yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, di mana ia merupakan zarah terampai di atmosfera dengan kepekatan yang tinggi. Antara punca berlakunya fenomena jerebu ini ialah letusan gunung berapi di negara jiran seperti di negara Indonesia. Hal ini kerana kebanyakan gunung berapi di Indonesia merupakan gunung berapi aktif. Jerebu yang kedua ialah pembakaran bahan api fosil iaitu daripada pembakaran penggunaan kenderaan. Yang ketiga adalah pembakaran hutan dan yang keempat adalah pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah dan sisa pertanian.
terdapat 4 kesan fenomena jerebu. Yang pertama ialah fenomena ini dapat mengurangkan jarak penglihatan. Yang kedua, ia akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Hal ini kerana apabila keadaan berjerebu, ia akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke permukaan daun. Lalu, ia akan menjejaskan proses fotosintesis, iaitu proses menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Jerebu yang ketiga ialah akan menjejaskan kesihatan seperti masalah kulit, mata dan paru-paru. Dan yang keempat adalah menjejaskan aktiviti pengangkutan khususnya bagi pengangkutan udara, pengangkutan laut dan pengangkutan darat.